بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-34, dermawan dan murah hati. Allah Ta'ala berfirman, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dan mereka, yakni orang-orang Ansar, mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallahi ta'ala, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhil ba'idun minallahi ta'ala, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, wal jahilus sakhi habbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil. Orang yang murah hati dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, dan jauh dari neraka. Dan orang yang bakhil, yang kedekut, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang murah hati lebih dicintai Allah daripada seorang ahli ibadat yang kedekut. Ustaz Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi berkata, tidak ada perbezaan bagi lidah ilmu antara kedermawanan dan hati yang murah hati. Al-Haq, ini Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan kedermawanan kerana ketiadaan perberhentian. Hakikat kedermawan adalah ketiadaan pemberian yang memberatkan hati. Murah hati bagi satu kaum menempati tingkatan yang pertama, kemudian tingkatan dermawan, dan akhirnya pengutamaan. Orang yang memberikan sesuatu kepada sebahagian manusia dan menyisakan sebahagian, maka dia adalah orang yang pemurah hati. Orang yang memberikan sebahagian besar miliknya dan menyisakan sedikit untuk dirinya, maka dia adalah orang yang dermawan. Orang siap menahan panas penderitaan demi untuk mengutamakan orang lain dengan penganugerahan kesemuanya, maka dia adalah orang yang memiliki keutamaan. Saya mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq menyampaikan ucapan Asma bin Kharijah, seorang tabi'in dari Kufah. Saya tidak mencintai kehendak seseorang dari tuntutan hajatnya, kerana jika dia mulia maka saya menjaga kehormatannya, dan jika dia hina maka saya menjaga kehormatan saya. Dikatakan bahawa Maurik Al-Ajali sangat halus dalam memasukkan kelembutan kasih sayangnya pada kawan-kawannya. Suatu hari dia meletakkan 1,000 dirham pada kantung mereka. Peganglah wang ini sampai saya kembali, pesannya. Dia pergi dan tidak lama kemudian dia mengirim seorang untuk menyampaikan pesan, engkau halal memakai wang itu. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita itu tajuk yang ke-34. Selepas kita membicarakan tentang akhlak yang mulia, iaitu sifat dermawan dan murah hati, yang disebut dalam bahasa Arab sebagai sakhaun wajudun. Di dalam bahasa Arab, dia ada 3 perkataan yang merujuk kepada sifat pemurah. Dalam bahasa Melayu kita terjemah sama je, pemurah. Tapi dalam bahasa Arab, dia ada kesenian setiap perkataan. Bermula dengan perkataan sakhaun, diikuti dengan judun, diikuti dengan isarun.
Bila kita sebut sakhaun, yakni seorang yang pemurah. Pemurahnya ialah sebelum diminta, maka disebut sebagai sakha. Dan orang yang pemurah ini, dia sentiasa memulakan kebaikan. Namun di sebalik dia buat kebaikan, dia masih meninggalkan bahagian untuknya banyak. Dia berilah sebahagian yang dia ada. Ini disebut sebagai sakha. Yang kedua disebut golongan judun. Tingkat yang kedua. Jud juga pemurah dan terjemahan bahasa Melayu. Tapi pada hakikat makna dalam bahasa Arab, artinya orang yang beri banyak, simpan sikit untuk dia. Maknanya kalau dia ada RM10, RM8 beri ke orang, RM2 untuk dia. Kalau orang yang pertama disebut sakha, pemurah juga, dia beri RM2, dia simpan RM8. Tapi semua dalam terjemahan Melayu makna pemurah. Dan yang ketiga kita ada kalimah isar. Isar iaitu orang-orang yang beri semua pada orang. Bukan mengutamakan orang daripada dirinya. Maka ini disebut isar. Dan terjemahan Melayu, ketiga-tiga ini disebut pemurah. Sebab itu bila kita lihat terjemahannya, dia agak suka untuk memberi satu penjelasan tentang setiap perkataan. Akhirnya kita akan dapati ada sedikit kekeliruan tertentu. Namun insyaAllah kita akan halusi benda ni supaya tuan-tuan tahu terjemahan yang tepat bagaimana. Saya sebut muqaddimah. Baik, dalam Islam, bila kita sebut pemurah, maklum, kita beri sesuatu pada seseorang tanpa meminta balasan. Melainkan mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Orang yang pemurah ini ada beberapa sebab dan ada beberapa pendorong. Ada yang pemurah kerana ingin mendapat kurniaan di sisi Allah, pahala, darjat dan lain-lain kelebihan yang Allah SWT janjikan. Dan ada yang pemurah kerana menjaga maruah dirinya supaya tidak dikatakan kedekut, supaya tidak dikatakan orang yang loket ataupun bakhil, maka dia juga pemurah. Dan yang ketiga, ada orang yang ingin mencari nama di sebalik sifat pemurah supaya dia dipuji. Maka dia berilah sebagian hartanya supaya dia dipuji, dia lah orang paling pemurah dan sebagainya. Dan yang keempat, ada pula orang yang pemurah untuk dapat lebih banyak. Artinya dia beri sikit dan dia menunggu yang banyak daripada orang yang dipemurah. Zahirnya macam riba, orang beri pinjam 100 nak 200. Tapi ini dia tidak melibatkan pinjaman. Dia buat baik dan dia berkata nanti kalau awak senang, awak pula tolong saya. Dengan maksud dia nak lebih banyak. Dan ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu beri sesuatu supaya kamu dapat lebih banyak. Ini 4 kategori orang pemurah. Yang kita nak bicarakan ialah orang yang pemurah kerana mencari balasan di sisi Allah, kurniaan dan pelbagai kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sebut. Kerana setiap orang di hari akhirat kelak akan berteduh di bawah bayangan sedekah masing-masing. Siapa yang pemurah, maka di padang mahsyar dia akan berada di bawah teduhan. Dan juga kita mengetahui kerana setiap orang yang pemurah digandakan pahala. Ini Yahya Al-Barmaki berkata, jangan takut untuk kamu jadi pemurah kerana dunia sentiasa datang. Dunia sifat dia dunia muqbilah, dunia datang. Maka jangan takut hartamu berkurangan kerana dia akan datang. Yang kita beri macam kita jemput datang. Yang kita beri kita jemput datang. Bila kita tahan maka kita tak jemput datang. Maka itu gambarannya. Dan bila kita sebut orang-orang yang membicarakan kelebihan pemurah, kan ia penyelamat daripada kemurkaan Allah dan penyelamat kepada mati yang tidak baik. Ini disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bila Abu Bakar menyatakan sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'. Orang yang suka buat baik, orang yang suka bersedekah, dia menyelamatkan dirinya daripada mati yang tidak baik. Mati yang tidak baik. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata bahawa pemurah itu adalah harisul ilm, benteng kepada maruah. Benda yang paling kita nak jaga selepas agama, maruah kita. Bahkan kadang-kadang maruah itu lebih utama dari nyawa kita sendiri. Jangan reputasi kita rosak. Maruah. Maka sifat dermawan adalah penjaga maruah. Dan maruah diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga. Kita tahu dalam Islam kita ada kulliyatul khams. 5 perkara asasi yang perlu kita jaga. Yang pertama ialah agama. Ad-din. Kita kena jaga.
Yang kedua yang kita kena jaga ialah an-nafs, nyawa. Yang ketiga kita kena jaga ialah al-aql, akal kita. Yang keempat kita jaga ialah maruah kita, al-ird. Yang kelima yang kita kena jaga harta kita, al-mal. Ini dipanggil kulliyatul khams, iaitu 5 perkara utama yang kita perolehi, yang kita perjuangkan dalam hidup. Bukankah kita yang menjadikan kita berjuang dalam hidup ini agama kita? Karena agama penentu syurga atau neraka. Maka semua benda jangan sampai merosakkan agama. Islam mengharamkan semua yang merosakkan agama. Fahaman yang salah, akidah yang sesat, bacaan-bacaan yang sesat, penyerupaan kepada agama-agama lain. Kerana ini mengancam agama kita. Dan demikian juga Islam mengharamkan semua perkara yang boleh mencederakan kita. Kerana kewajiban kita jaga nyawa. Diharamkan pembunuhan, diharamkan memukul orang tanpa sebab dan sebagainya. Kerana menjaga nyawa juga salah satu daripada keutamaan dalam Islam. Dan ketiga yang kita sebut ialah menjaga maruah diri kita. Maruah. Maka Islam mengharamkan fitnah, tuduhan. Wala takfu ma laysa laka bi'in. Jangan kamu berkata benda tak tahu. Maka demi menyelamatkan maruah seorang diharamkan fitnah. Kita kalau tak ada bukti jangan cakap. Jangan tuduh seseorang tanpa sebarang ilmu. Hatta kalau kita tahu, kita nampak pun belum boleh dituduh sehingga kita tahu hakikat di sebenar. Kenapa? Dan ini kewajiban menjaga maruah, maka diharamkan fitnah, tuduhan dan mengumpat, mengadu domba dan lain-lain yang menyebabkan maruah orang. Membuka keaiban. Maka ini benda penting dalam Islam, dalam bab maruah, al-ird. Termasuk Islam menggalakkan kita buat benda-benda yang menjaga maruah, seperti menutup aurat, menjaga nama baik kita, menghormati adat dan budaya, yang menjadi kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Kerana kalau kita tak faham culture, adat, budaya kita, mungkin akan dimalukan. Faham adat orang, faham budaya orang, dengan syarat tidak bertentangan dengan Islam. Kita pergi negeri ni, dia ada budaya dia, kita ikutlah. Orang tak nampak kita canggung, tak nampak macam tak beradab, tak ada maruah. Termasuk dengan golongan ni, kita tahu dia punya protokol. Asalkan tidak bertentangan dengan Islam. Tak nampaklah kita macam Rusia masuk kampung. Tak nampaklah kita macam kurang adab dan sebagainya. Dan demikian Islam menjaga akal kita. Maka diharapkan semua perbuatan merosakkan akal seperti arak, seperti judi. Seperti perbuatan-perbuatan yang melemahkan akal atau menjadikan akal tak boleh fikir dengan cara yang betul. Maka semua perbuatan yang against, yang berlawanan dengan akal, merosakkan akal, diharamkan oleh Islam. Baik makanannya, baik minumannya, baik cara berfikir sesat. Maka Islam mengharamkan cara kita berfikir. Dan last sekali ialah Islam menjaga harta, hifzul mal. Jadi Islam mengharamkan mencuri, merompak, mengambil harta dengan tidak sebenar, menipu dalam muamalah jual beli walau 100 sen. Denda orang menggunakan wang tidak dibenarkan dalam Islam. Dan ini mengukur wang, buat undang-undang untuk mengambil harta orang dengan tidak sebenar. Melainkan dengan dawabit. Dalam Islam dipanggil ta'zir bil amwal atau bil gharamah. Apa hukum mengenakan hukuman wang? Ini bila siap salah, duit. Salah duit. Hukum asal adalah haram. Hukum asal. Samang kau benda asalnya haram. Melainkan dengan dawabit. Dawabit artinya dengan beberapa prasyarat. Satu prasyarat. Umpama kesalahannya melibatkan membinasakan barangan awam sebagai contoh. Ini boleh dihukum dengan harta untuk diganti balik. Haram. Dan juga hukuman yang lain. Bukan bermaksud Islam membenarkan orang buat salah. Kita ada metod hukuman sendiri. Kalau menghukum manusia dengan menggunakan wang, ia ruang untuk ambil wang orang banyak-banyak. Akhirnya kita hukum orang dengan wang. Orang boleh bayar, ia buka pintu rasuah. Ini kalau mereka ni bayuran, maka mereka selamat. Tak bayuran, tak selamat. Maka akan ada orang yang bagi rasuah kerana melihat ruang-ruangan ini terbuka. Sebab itu, semua samang-samang yang melibatkan wang perlu dihalusi kembali secara dawabit.
Dia tidak membebankan, tidak menjadi ruang untuk orang lain mengambil harta dengan tidak sebenar. Atau kita didik daripada sekolah lagi. Kita ni anak-anak murid ni didik. Okay, jangan didik, jangan buat undang-undang. Siapa bising kena bayar 10%. Dia mengambil harta cara haram. Okay, anak-anak bawa RM1 tu kena bayar denda sebab bising. Walaupun atas nama ni collection duit kelas. Salah sikit denda 2%. Salah sikit 2%. Mak ayah pun pening bawa duit banyak. Tapi balik lapar ke bulu kat rumah. Rupanya kena bayar denda kat sekolah. Setiap kali salah dia kena bayar duit. Maka ini salah dalam Islam. Bukan ini cara pendidikan betul. Ini mengambil harta dengan cara yang haram. Maka sebab cikgu kalau budak bising, buat satu benda yang menjadikan dia berhenti bising. Dengan cara, okey, awak bising, awak zikir kejap. Awak pergi solat. Awak buat latihan ni. Awak tolong padam papan hitam. Dan lain-lain benda yang mendidik dia, bukan mengambil duit. Mengambil duit bukan mendidik. Tapi merompak. Maka Islam menjaga harta orang. Jadi tuan-tuan jangan senang-senang ambil harta orang. Kita tak senang-senang ambil orang atas nama siapa pun kita. Penguat kuasa ke dan sebagainya. Kalau nak juga denda menggunakan wang, maka perlu dengan dawabit yang tertentu. Menggunakan penalti dengan wang, maka ini bentuk ribawi yang diharamkan. Perlu pada dawabit, perlu kepada, saya katakan, peraturan yang ketat. Supaya tak bagi ruang orang merompak harta. Banyak kerajaan zalim menghukum rakyat mereka dengan wang. Dia naikkan segala denda-denda. Bukan untuk mendidik mereka mengayakan kantung mereka. Akhirnya mereka menjadikan rakyat mereka semua penjenayah dengan hukuman tersebut. Tuan-tuan, kalau hukum dengan wang, dia tidak mendidik. Dia lebih mengambil dan merompak. Lepas itu dia elakkan, mereka saya katakan, ya para ulama ketika mana membahaskan tentang mengenakan hukuman melalui denda wang, saya katakan mereka beri syarat yang cukup ketat. Sehingga kalau kerajaan nak naikkan cukai, mereka kena bincang kepada alim ulama. Bukan kerana ulama ni ada autoriti itu dan ini, tetapi demi menasihati dari hukum di sisi Allah. Nak naik cukai apa-apa, nak naik sama apa-apa, jangan suka-suka. Sama 300, naik 900. Kononnya boleh menghalang awak laju. Dia tak akan menghalang. Dia memperbanyakkan penjenayah dalam negara. Maksudnya kita jadikan semua rakyat kita bersalah. Dan orang dah 900 sama nak bayar. Akhirnya dia anggap sebagai pesalah. Yang ini pesalah. Kecil-kecil dah jadi pesalah. Kita membenihkan budaya salah dalam masyarakat. Ini bukan masyarakat yang baik. Kalau bermula pelanggaran hukum, dia akan langgar hukum-hukum yang lain. Alang-alang tak bayar, saya tak nak bayar ni, tak bayar ni. Akhirnya semua benda. Itu tak munasabah. Setiap kali mereka berkata, cara kami didik rakyat, kami naikkan cukai. Kami naikkan denda. Ini bukan cara didik, ini cara merompak halus. Yang perlu kita tahu secara hukum hakam. Yang saya katakan perlu rujuk pada para ulama. Nak buat benda ni supaya dibahaskan dengan cara bertakwa di hadapan Allah. Kerana orang-orang yang memegang jawatan dan kuasa, mereka menjadi orang paling menyesal akhirat kelak. Atas sebab perbuatan-perbuatan tertentu. Baik, kembali kepada kita bicarakan tentang makna as-sakha, al-jud, al-ishab. Sekarang kita memulakan dengan membaca tahap tertinggi pemurah. Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka, siapa mereka ni? Orang Ansar. Mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka walaupun mereka juga memerlukan. Allah menggunakan perkataan wa yu'sirun, yu'thir. Tapi perkataan yu'thir ni isar. Isar terjemah Melayu sama, pemurah. Dalam terjemah kita disebut keutamaan. Jadi memberi keutamaan. Lalu kita lihat bagaimana orang Ansar pemurah dia macam mana. Kata orang Ansar bukan semuanya kaya. Ada yang kaya, ada yang sederhana, sama. Dalam semua hierarki masyarakat akan ada golongan ini. Kita akan ada golongan yang kaya, sederhana, dan golongan miskin dan golongan lebih miskin. Ini fitrah sunnatullah sampai hari kiamat. Kan itu disyariatkan sedekah, disyariatkan zakat. Kalau tak ada orang miskin, kita katakan, melainkan Allah akan hantar orang miskin datang tempat dia. Contoh Qatar, dia negara kaya. 100% rakyat yang jutawan. Maka Allah hantar orang miskin ke negara dia. Sebagai pekerja, sebagai sekian-sekian. Untuk ada juga orang miskin. Ini Emirat, negara kaya. Semua rakyat ini jutawan. Semua jutawan. Maka Allah hantarlah pekerja-pekerja yang sifat mereka orang miskin. Zakat disyariatkan. Dan zakat itu berfungsi.
Tak ada satu negara, orang kaya dia tak ada orang miskin. Kita tak akan jumpa. Bila datang kaya, orang miskin pun akan datang. Sama ada cara liga atau tak liga, itu hal lain. Tapi inilah fitrah. Dalam susunan masyarakat, akan ada orang miskin. Sebab mana? Tuan-tuan cari satu negara tak ada orang miskin. Mungkin penduduknya tak disifatkan miskin. Tapi akan ada dalam negara itu tadi orang miskin. Untuk menjadikan sifat sedekah dan zakat itu terus punya survivalnya sendiri. Maka orang-orang Ansar, bila datang orang Mekah, sehelai sepinggan. Tak buat apa-apa. Kebanyakan mereka begitu. Lalu apa yang mereka buat? Kita tahu persaudaraan yang Rasulullah SAW buat. Sebagian mereka beri harta. Sebagian mereka tidak makan, melainkan dijemput orang-orang muhajirin. Sebagian mereka ingin berkongsi. Hatta kita baca kisah yang menarik tentang Sa'ad bin Rabi'. Bagaimana kita baca kisah sahabat yang mulia. Bagaimana sanggup dia memberikan isterinya. Ni saya ada 2 isteri, ambillah seorang. Ni saya ada harta, ambillah separuh. Dia beri suatu benda yang secara akal, manusia biasa tak mampu melakukannya, melainkan orang yang ada ihsan. Dia baca kisah Sa'ad bin Ubadah. Macam mana dia tak makan, melainkan dia cari dulu orang-orang muhajirin. Bawa balik rumah. Kadang sampai 70 orang makan kat rumah. Cerita tu setahun sekali. Dia buat tahlil. Buat majlis syukur. Dia tiap-tiap hari. Cari orang untuk beri makan. Pergi ke masjid. Siapa yang lapar. Ini ihsan. Sehingga mereka tidak makan, mereka bersama-sama dengan golongan ini. Sebagaimana kisah Ibrahim AS. Manusia pertama yang menerima tetamu ialah Nabi Allah Ibrahim. Kemudian sabit dalam sirah. Sehingga Nabi Allah Ibrahim AS dipanggil sebagai Abu Dhaifan. Bapa kepada segala para penyambut tetamu. Dan Ibrahim AS, dia punya ihsan, dia tak akan makan seorang diri. Sehingga dia berjalan berkilo-kilometer nak cari orang untuk makan dengan dia. Siapa yang nak makan dengan aku? Cari. Ini ihsan dia. Lagi tak jumpa orang, dia tak nak makan. Kenapa? Dia suka beri makan pada orang. Dan dia suka beri makan tetamunya. Dan dalam kaedah bertamu, disebut dalam hadis. Saqil qaum akhiruhum. Yang beri makan pada orang, dia kena makan last sekali. Dia kalau terima tetamu, antara adab yang kita diajar, biar tetamu makan. Jangan kita tuan rumah puak dulu makan. Pak pinggang tuan rumah. Tetamu pun takut tengok. Takut tuan rumah tak cukup. Cara tuan rumah makan tu macam dia pula makan. Dia angkat untuk dia. Jadi tamu pun takut nak makan. Biar tetamu berani makan. Ya kita tuan rumah kata kenyang pun tak apa, kenyang dah. Kita orang dapur kenyang dah. Makan-makan. Tetamu tak perlu fikir dia kena tinggalkan makanan pada tuan rumah. Kan ini orang yang isat pemurah. Walaupun kita tuan rumah ni tak makan lagi. Kita duk beli berani 3 bungkus. Tetamu datang 2 orang, beli 3 bungkus. Aku 1. Macam itulah kita bayang. Tapi kan isap. Bungkus orang, sebungkus. Yang 1 buat tambah. Ni tambah. Ya awak dah makan dah. Kita tak apa. Dah biasa makan. Dah biasa dah makan biryani. Awak makan. Jadi tetamu suruh sedap ni kena tambah. Maka ini isap. Akhir balik tetamu tuan rumah rasa lapar. Masuk nasi. Tak apa, itu tanda kebaikan. Ini disebut dalam hadis. Saqil qaum akhiruhum. Yang melayan orang, dia kena makan last sekali. Dia tak makan dulu. Last sekali. Kenapa? Kalau saya katakan tetamu, sehingga tetamu tak rasa bahawa tuan rumah juga berhajat dengan makanan depan dia. Bukan tetamu merasakan ini makanan semua untuk dia. Lepas tu kita bukan sekadar beri makan, offer dia bungkus. Bungkus buat balik. Takut ada keluarga nak. Offer dia. Dan kita tetamu kena pandai juga. Pantas buat bungkus boleh. Nak order 5 bungkus lagi boleh. Banyak pula. Masing-masing ada peranan dia lah. Tetamu dia ada akhlak dia. Tuan rumah pun lagilah kena tunjuk akhlak dia. Kita akan bersaing dengan akhlak. Dan Allah Ta'ala suka tengok orang bersaing dengan akhlak. Contoh yang berebut bayar tu Allah suka. Kerana mereka berebut untuk buat baik. Saya bayar, biar saya bayar, berebut ni. Allah suka. Yang Allah tak suka berebut tak nak bayar. Itu tak suka. Kau dah bayar. Melepas aku dah bayar. Syik aku je. Ini Allah tak suka kerana mereka tak suka kebaikan. Biar kita berebut bayar, maka ini satu kemuliaan. Ini satu akhlak yang baik. Maka ini cerita tentang ithar. Mukaddimahnya. Dalam hadis, Nabi SAW menyebut.
As-sakhi, orang pemurah. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Maksudnya dia sayang oleh Allah. Dia sayang oleh manusia. Atau manusia akan ingat orang dengan sifat yang pemurah. Kita kadang-kadang pemurah sekali je, tapi orang ingat lama. Sehingga orang yang paling kurang musuhnya ialah orang pemurah. Kita ni semua ada musuh. Tak ada orang kata dia tak ada musuh. Musuh dalam selimut, luar selimut. Semua ada. Dalam rumah, luar rumah. Musuh, kalau kita nama manusia, kita akan ada musuh. Kalau kata saya tak ada musuh, tak, awak ada musuh. Awak tahu ataupun tak tahu je. Musuh ada. Dan kita pun kadang-kadang musuh orang. Cuma cara kita musuh, over ke tak over itu hal lain. Tapi adalah orang kita tak puas hati. Kita musuh dia. Tak suka dia. Cuma adab bermusuh kita tahu misalnya. Tapi orang yang paling kurang musuh, dia tak sebut tak ada. Kurang ialah orang pemurah. Orang kalau kita nak kurangkan musuh, maka jadi pemurah. Contoh yang memerintah, yang jadi pemerintah, dia nak kurangkan musuh dia, dia jadi pemurah. Dia pemurah pada pembangkang. Pembangkang pun tak boleh nak bangkang sangat. Tapi ni sekat tu, sekat kedekut. Lagi ramai musuh dia. Lagi cepat jatuh dia. Kerana orang yang pemurah, dia akan kurang musuh. Atau kita, orang yang dekat dengan kita. Isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Biar mereka yang merasakan pemurah kita. Kerana mereka yang paling hampir dengan kita. Dan mereka mungkin menjadi musuh lebih teruk pada berbanding orang luar bila kita tidak bersifat pemurah dengan mereka. Sebab itu kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu ala raqabah. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Fa'a'adhamu ajran dinarun anfaqtahu ala ahli. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar yang kamu belanjakan pada jalan Allah. 1 dinar ni sekeping duit emas lah. Lebih kurang 1,200. Keping tu maknanya bukan 4.25 gram. Kata 1,200, 1,300. 1 dinar yang kamu beri kepada jalan Allah. 1 dinar yang kamu beri untuk bebaskan hamba. 1 dinar yang kamu beri untuk orang miskin. 1 dinar yang kamu beri untuk keluarga kamu. Dan dinar yang kamu beri pada keluarga kamu paling besar pahala. Tentu bila tuan-tuan cerita pemurah, dia ada tertib pemurah. Tertib maksudnya dia punya susunan. Susunan paling tinggi kata Imam Nawawi untuk pemurah ialah keluarga. Ini susunan paling tinggi kerana ia pahala paling besar. Seorang suami jangan anggap bahawa bila dia pemurah pada isteri, dia habis macam tu. Bukan, ia dapat balasan yang baik macam dijanjikan dalam bab sedekah yang lain. Dan seorang isteri juga jangan merasakan bila dia beri ke suami dia, maka rugilah dia. Itu juga pahala yang besar. Jangan macam kita sebut semalam, jangan isteri je menganggap suami pemurah. Mengharap suami pemurah. Kan abang, kalau abang nak rezeki murah, abang sedekahlah kat saya. Tapi dia tak nak rezeki dia murah, dia tak nak sedekah ke suami dia. Dia cuma manipulate agama, cara untuk dia untung. Agama bukan kita manipulate. Agama ialah kita sama-sama buat. Seorang suami, kalau dia punya lapang rezeki, ya isteri dan anak-anak. Seorang isteri, bila lapang rezeki, suami dan anak-anak. Begitu datang kerukunan rumah tangga. Bukan isteri je duk tak ada. Abang ingat apa ustaz cakap, nak kaya, umrah ke isteri. Asyik dia je ayat tu. Keleran dia kaya, dia buat dia. Dapat harta pesaka, sekian buat senyap. Jadi itu kan tanggungjawab abang, bayar kereta, bayar rumah. Kan tanggungjawab saya. Dia tunggu simpan harta, jadi korum banyak. Suami dia kedekut. Kita ini orang-orang yang rugi dalam memahami agama. Yang kita katakan dalam hadis yang kita sebut serta tertib. Walaupun disebut tentang suami, atas asas kewajiban suami lebih utama. Tapi isteri juga demikian. Atau isteri kalau nak keluar zakat dan kalau suami dia susah, suami jadi keutamaan. Bagaimana hadis tentang Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sebenarnya Abdullah bin Mas'ud ni sahabat yang miskin. Dan dia tak nak kerja sebab dia sibuk menyampaikan hadis. Dia nak mengajar je, tak nak. Sebab kalau dia kerja, tak ada orang nak sampaikan hadis Nabi SAW. Maka isteri dia pun beri zakat kat dia.
Dan isteri dia tak boleh bagi nafkah kat dia, ada zakat ni, abang ambil zakat. Sebab dia sibuk untuk menyampaikan. Kerana ada orang, saya katakan, dia tak boleh bekerja kerana beberapa sebab. Dan Islam membenarkan, bahkan ia kemuliaan dia. Seperti pada penuntut ilmu. Pada penuntut ilmu tak boleh kerja. Kerana dia akan menggunakan fokus. Seperti pada penyampai ilmu. Sebab tu kita bayar ke cikgu gaji. Kerja dia semua mengajar. Cuma kita ingat cikgu tu bukan kat sekolah je, kat surau masjid pun cikgu. Kenapa kita petikai yang masjid surau untuk dibayar gaji? Yang kat sekolah kita tak petikai, profesor, doktor. Apakah mereka buat benda yang sama? Mengajar. Cuma beza ustaz mengajar masjid surau. Dia tak formal macam dekat pensyarah universiti dan sebagainya. Tapi ilmu yang dia ajar bukankah sama? Dia ajar benda sama. Dia tegur benda yang sama. Tapi kita punya fikiran tu, otak tu mereng sikit. Kalau yang cikgu sekolah kita okey. Bila yang cikgu masjid tu, oh itu tunggang agama. Ini cara berfikir. Padahal benda yang sama. Cuma cara bentuk pengajaran. Ustaz kat masjid surau dia tak pakai papan hitam, dia tak pakai kok, tak pakai smart macam cikgu-cikgu sekolah. Kan nak suruh ustaz pakai macam itu. Dan cikgu sekolah, tie-in macam tu lah. Apa macam cikgu, formal sikit dapat gaji. Dan ini semua orang yang menyampaikan ilmu. Mereka berhak. Hatta zakatnya. Kadang mereka kalau bekerja, maka ta'atalat, terbengkalai segala masalah agama. Masalah agama. Macam imam tak boleh kerja. Sebab itu dibayar gaji pada imam. Kalau imam tu kerja, bayangkan zuhur dia tak ada, asar tak ada. Nama imam. Kenapa dia pun ada sikit anak. Even Bilal pun, sama. Akhirnya kita suruh Bilal duduk sempat. Sebab Bilal dia tak boleh azan lewat ikut dang dia. Masuk waktu dia kena azan. Itu amanah. Lalu para ulama' dan sejarah ataupun negara Islam dahulu, letak okay, Bilal dia gaji dia. Atas zaman Abdul Malik bin Marwan, golongan hufaz Quran. Pun mereka tak boleh bekerja kerana bimbang akan hilang ingatan hafazan Quran. Mereka dipelihara untuk jaga Quran. Dan Quran ni penting untuk dijaga. Akhir zaman Abdul Malik bin Marwan, siapa hufaz Quran, dia beri suatu allowance besar bulanan. Supaya kamu jaga Quran. Kita ni tak boleh, tak mampu hafal Quran. Berilah duit ke orang boleh Quran, hafal Quran. Mereka jaga Quran bagi pihak kita. Mereka jaga Quran bagi pihak kita. Kita hafal keluar Allah pun tak ingat lagi ni. Keluar Allah lama dah. Mereka 30 juzuk. Kalau tuan-tuan minta mereka sibuk macam kita, akhir mereka juga hilang hafazan. Demikian ada golongan yang saya katakan, mereka tidak kerja, mereka mulia kerana buat kerja yang lain. Ni yang buat research, kerja R&D. Itu tak payah kerja, kerja dia buat ilmu je. Dia duduk dalam research je, masuk makmah, duduk situ. Tak keluar-keluar. Kerana mereka menghasilkan ilmu yang baru setiap hari. Menghasilkan kemudahan. Ini secara asas tentang bagaimana tertib nafkah. Jadi, bila kita sebut tadi, ni yang pemurah, kalau kita cerita pemurah, biarlah yang paling merasa pemurah kita orang paling dekat dengan kita. Siapa? Isteri, suami, anak-anak. Jangan orang kata suaminya pemurah tapi dengan isterinya kedekut berkira zakat. Jangan kata isterinya amat pemurah tapi dengan suaminya kedekut berkira zakat. Jangan kata dia tu pemurah dengan mak ayah dia kedekut zakat. Jadi ini bukan cara kita membina kepribadian sifat pemurah. Sebab itu pemurah ni kena tahu tertib dia. Siapa yang lebih kita perlu pemurah? Siapa yang patut kita boleh melapangkan? Sebagaimana kita sebut. Apa yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, di antara akhlak yang baik itu at-tawsi'atu al-iyal. Meluaskan, melapangkan rezeki pada keluarga. Dan ini bukan kata manjakan keluarga, bukan melapangkan. Tapi bila datang bulan Muharram atau kesunat kita buat, melapangkan rezeki pada anak bini. Tanya dia nak makan apa. Ada hari dia makan je apa benda kita bawa. Ada hari kita tanya nak makan apa. Kata orang tanya nak makan apa itu, dia watak pemurah. Kalau watak biasa tu, makan je, orang dah angkat makan. Tak payah tanya. Ni tegas sikit. Kalau watak pemurah, cakap nak makan apa ni? Dia kata, abah nak makan selemak awak, ni nasi minyak ni, biryani. Jadi nak makan apa? Ni kambing 40 hari, tak apa, ayah bawa pula ke? Kerana dia pemurah, dia akan tanya. Tuan rumah pemurah pun sama, dia tanya, awak ada nak makan apa-apa? Ada hajat nak makan apa-apa? Kita beritahu nak datang rumah ni. Dia siap tanya sebab dia pemurah. Ada hajat apa, ngidang apa-apa ke? Kita pun kata ada lah, tapi malu nak sebut. Sebut je. Kau boleh makan lem sheng. 4 batang seorang. Boleh? Boleh. Ini orang pemurah. Ada setengah tamu, oh tak apa, kita okey belaka.
Tapi dalam hati dia ada benda lah dia nak tu. Mungkin tahu kepakaran kita buat laksa Johor. Buat laksa Johor. Itu sifat pemurah namanya. Kerana pemurah bukan secara harta, bukan secara khidmat, secara nasihat. Ini semua sifat pemurah. Ada orang pemurah ilmu, ada orang pemurah nasihat. Tak minta nasihat pun dia nasihat. Jumpa orang dia nasihat. Ini orang pemurah. Tak perlu dibayar nasihat dia, dia akan nasihat orang. Kadang kita dia bagi tips untuk orang percaya. Tips untuk jadi suami yang baik. Tips nak jadi peniaga yang baik. Tanpa orang minta. Kenapa? Dia seorang pemurah. Maka dia akan kongsi apa kebaikan dia dapat. Dia nak beri pada orang. Sama ada kita buat cara hari ni TikTok ke Facebook. Ini semua watak-watak orang pemurah nak kongsi. Cara yang baik. InsyaAllah menanjai jariah. Apa pun yang kita buat. Dan kata Nabi SAW. Orang pemurah dekat dengan syurga. Jauh dari neraka. Tapi orang kedekut. Jauh dari Allah. Jauh dari manusia. Jauh dari syurga. Dekat dengan neraka. Dan orang yang jahil tapi pemurah. Lebih disukai oleh Allah daripada orang yang ambil tapi kedekut. Tetapi bila kita lihat dalam hadis yang banyak. Yang menjadi syahid. Walaupun hadis ini majoriti ulama menyebut ia dhaif. Tapi ada hadis-hadis yang lain yang kuat. Yang menceritakan nilai pemurah. Lihat kisah seorang lelaki yang pemurah kepada anjing. Penyebab dia masuk syurga. Itu pemurah ke anjing. Anjing dahaga dia beri minum. Lihat kisah seorang baraya, seorang pelacur Bani Israel yang beri minum pada anjing. Juga penyebab dia masuk syurga. Kalau pemurah dengan anjing masuk syurga, tuan-tuan dapat bayangkan kalau pemurah dengan mana-mana manusia dan orang beriman. Orang yang pemurah dengan anjing beri makan ke anjing pun boleh masuk sebab masuk syurga. Dekat Allah menceritakan rahmat kepada orang yang bersikap pemurah. Bila Allah menyatakan wa rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Dan rahmat Allah dekat dengan orang yang baik-baik. Muhsin di situ kata ulama ialah orang yang pemurah. Siapa yang pemurah, rahmat Allah dekat. Lalu para ulama membezakan, menyebut secara umum, kata Abul Qasim Qushayri, secara umum tak ada perbezaan bagi lidah ilmu yang dibagi para ulama antara dermawan dan hati murah. Maksudnya perkataan dalam bahasa Arab as-sakha'u wal jud, yang terjemahan simple ialah pemurah. Sebab saya katakan kalau kita dalam bahasa Melayu ni, kalimah kita ni tak banyak dia punya ragam dia, tak banyak dia punya makna. Atau kalau kita lihat penggunaan kata nama pun kita tak banyak. Dia tak macam bahasa Arab. Bahasa Arab sifatnya kaya. Atau seorang kalau dah belajar bahasa 10 tahun pun belum tentu pandai lagi. Dia luasnya bahasa dia. Banyaknya lah. Kita bahasa Melayu ni kadang 3 bulan je pandai. Saya jumpa orang Turki, dia belajar bahasa Melayu 3 bulan. Mahir cakap. Sembang lebih daripada kita. 3 bulan mengaji. Sebab kita tak banyak kata-kata yang berlainan maksud. Kataan sama lainan maksud. Tak banyak. Bahasa Arab banyak. Sebab itu secara umum kata Imam Qasir, sakha dengan jud tak ada beza pada dia orang berilmu, maknanya pemurah. Namun dan Allah tidak disifatkan dengan sifat as-sakha ataupun jud atau ithar. Kerana setiap nama Allah mesti berdasarkan tauqifi. Di sini terjemah, supaya tuan tahu terjemah ni salah, dia kata gini. Al-haq tidak disifati dengan kedermawanan kerana ketiadaan perberhentian. Ni kalau tuan-tuan baca sampai ke subuh tak faham. Ataupun sampai tahun depan pun tak faham lagi. Atau mungkin sampai mati tak faham. Bangkit balik baru faham mungkin. Maksudnya gini ialah, baik, bila kita menyebut tentang suatu benda yang mulia, apakah Allah punya nama itu? Contoh, sabar. Di antara nama Allah ialah As-Sabur, Tuhan yang maha sabar. Okay, ada asma Allah. Baik, contoh kita katakan pemurah. Karam dalam bahasa Arab. Ada tak nama Allah yang pemurah disebut dengan makna karam? Ya, Karimun. Sebab innallaha karimun, karim. Contoh penyayang. Disebut Rahim. Adakah nama Allah Rahim? Ya, Allah itu Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bila kita nak letak nama Allah, kita tak boleh reka nama Allah. Nama Allah ni bersifat tauqifi. Ni diterjemah tauqifi, perberhentian. Maksud tauqifi, kita kena stop, jangan beri komen manakala ada dalil daripada Quran dan Sunnah Rasulullah.
Contoh Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang baik. Itu bukan orang reka. Itu datang dari Allah. Atau melalui lidah Nabi SAW. Contoh kita kata, Al-Aqlu, akal. Akal. Kita pun bagi nama Allah. Allah yang maha akal. Tak boleh. Sebab Allah dah ada nama lain, iaitu Al-Alim. Yang maha mengetahui. Dalam Quran Allah berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang pandai ada Tuhan yang maha pandai. Kita tak boleh bagi nama Allah Allah yang maha akal dengan merujuk ini orang ada akal, orang bijak lah. Lalu kita namakan antara nama Allah ialah yang maha akal. Tak boleh. Kita tak boleh reka nama Allah. Ini bentuk sifat nama Allah tauqifi. Apa maksud tauqifi? Dia datang sumbernya dari Allah dan Rasul. Kita tak boleh reka. Istilah-istilah fiqah kita boleh reka. Istilah-istilahnya. Kita pun nama ini fiqah, ini usul fiqah. Ini ilmu jarh wa ta'dil. Itu berdasarkan ijtihad. Menamakan. Kadang-kadang ada ulama menamakan tasawuf sebagai tasawuf. Ada ulama menamakan tasawuf sebagai tazkiyah. Ada ulama menamakan tasawuf sebagai akhlak. Ini ijtihad. Penamaan ini bukan datang dari Allah dan Rasul. Kita namakan, ulama-ulama namakan. Ada orang namakan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs. Atau apa-apa nama ilmu yang mereka rasa sesuai. Sama juga istilah zari'ah, istihsan, istishab. Ini ijtihad ulama dan memberi nama. Tapi bila sebut nama Allah, ini tak boleh ijtihad. Saya nak reka nama Allah baru. Bukan macam kita beri nama anak kita. Nama anak kita nak reka lah nama anak kita daripada gabung ayah, gabung mak, gabung atuk, gabung nenek. Tak apa, buatlah. Sebab anak pun pening nama dia ni. Sebab dia gabungan 4 generasi. Nama anak tuan-tuan ijtihad dalam memberi nama pada anak-anak. Tuan-tuan nak namakan restoran. Itu tak panggil tauqifi. Itu kita reka nak beri nama apa restoran ni. Restoran Fursan. Restoran kuda. Apa? Nak jual kuih tapak kuda. Fursan. Suka kita lah tu. Dia tak perlu pada dalil. Tapi nak meletak nama Allah, dia kena ada dalil. Awak tak boleh reka nama Allah sekian-sekian. Awak ambil mana ni? Tak boleh. Kerana hukumnya haram. Sebab itu di sini disebut. Nama Allah tak boleh sebut. Allah Al-Jud, Al-Jawad. Bila kita sebutkan tentang nama Allah, Allah itu As-Sakhi. Tak boleh. Tuhan yang pemurah. Kerana Allah dah sifatkan nama dia. Contohnya antara nama Allah pemurah ialah Al-Jawadul Karim. Jawad nama Allah. Sehingga engkau ya Allah Tuhan yang maha jawad. Yang amat pemurah. Memberi sebanyak-banyaknya pada hamba-Mu. Kerana lafaz itu ada dalam doa. Innaka antal jawadul karim raufur rahim. Tapi as-sakhi atau sakha tak boleh disifatkan dengan nama Allah SWT. Itu kepahamannya. Hakikat, kembali pada poin berikutnya. Kata Al-Qushairi, hakikat kedermawanan. Apa maksud pemurah? Hakikatnya ialah tak rasa berat bila memberi. Itulah orang pemurah. Tuan-tuan, bila kita beri sesuatu rasa berat tak? Rasa beban tak? Kalau tuan-tuan tak rasa beban, itu tanda tuan-tuan pemurah. Datang tetamu, kita pun angkat makanan itu dan ini tanpa rasa beban. Tuan-tuan pemurah. Ada orang minta kita tolong dia, kita pun tolong dia tanpa rasa beban. Itu sifat pemurah. Di dalam definisi makna pemurah, ialah tidak merasa beban, tidak merasa sukar untuk melakukannya. Itu asas dia. Murah hati bagi satu kaum menempati tingkat pertama. Baik, kita sebut tingkat-tingkat dia. Pertama, murah hati. Yang kedua, dermawan. Yang ketiga, pengutamaan. Tuan-tuan tak akan faham betul dari sudut. Bila ni sampai kita kembali kepada bahasa Arab yang saya sebut sukatan. Saya sebut dari sudut susunan dia. Pertama, orang Arab panggil sakhaun, pemurah. Yang kedua, panggil jawadun atau judun, pemurah juga. Yang lebih tinggi. Yang ketiga, dia panggil itharun. Kalau kita sebut perkataan sakha, dia memulakan pemberian, namun disimpan untuk dia banyak. Kalau sebut judun, dia beri orang banyak, disimpan sikit. Kalau sebut ithar, dia beri semua kat orang. Dia disyarahkan di bawah ini. Orang yang berikan sesuatu kepada sebahagian manusia dan menyisakan dan meninggalkan sebahagian yang lain, maka itu pemurah hati. Atau bahasa Arab sebut sakhi atau sakhaun. Kita beri sikit, simpan banyak. Saya dapat gaji 1,000 sebulan, saya bagilah orang RM100.
Maka saya ni sakhi pemurah. Sebab untuk saya banyaklah saya simpan. Saya dapat, misal kata durian, dapatlah sebuni, saya bagi orang sebiji. Maka itu pemurah. Dia panggil sakhi. Sebab saya beri orang, saya tinggal untuk saya banyak lagi. Yang kedua, orang yang memberikan bahagian besar miliknya dan menyisakan sedikit untuk dirinya, maka dia adalah orang yang dermawan. Ini panggil jud. Saya ada durian, saya pun beri semua seguni, saya ambil 2 biji je. Yang ni saya bagi banyak. Itu panggil jud. Dia beri ke orang banyak. Kalau saya ada 10 biji durian, saya kata awak ambil 6, 4 biji saya. Saya ni jud. Kalau saya bagi dia awak ambil 3, saya ambil 7. Ini panggil sakhi, sakha. Dan yang ketiga, orang yang siap menahan panas penderitaan demi untuk mengutamakan orang lain dengan penganugerahan total. Semua. Dia adalah orang yang memiliki keutamaan. Ini Isa. Dan Isa ini ialah darjat paling tinggi sekali. Kata Isa ni ada pada kita, tapi pada orang terhad. Kadang-kala kita, kalau kita seorang ibu, kita utamakan anak-anak kita. Tak apalah mak tak makan, makan dulu. Ini Isa. Kadang-kadang kita ayah, beli baju raya ke anak-anak dulu. Kita tak beli. Pakai tahun lepas lah ayah, tak apa. Tahun lepas lagi. Anak-anak semua. Ini Isa seorang ayah. Itu fitrah yang ada pada ayah, yang ada pada ibu. Dan kadang-kala ada pada anak. Walaupun jarang anak boleh lawan Isa mak ayah. Jarang. Saya tak kata tak ada. Jarang. Kebanyakan mak sanggup berkorban untuk anak-anak. Ayah sanggup berkorban untuk anak-anak. Jarang anak-anak sanggup berkorban. Betul, ramai mak ayah duk berhutang untuk anak. Lalu kalau kita tanya berapa orang anak berhutang untuk mak ayah? Ada tak? Berapa orang? Kita kalau nak belajar, mak kita pun hutang supaya kita dapat belajar. Mak kita beritahu ni aku nak besar bilik kau ni, kau pun duduk balik nanti. Oh, mak kita tak ada duit, mudah je. Tak berani hutang. Padahal bilik kita lah. Jarang. Saya tak kata tak ada, saya kata jarang. Kebiasaan mak ayah dia akan isar pada anak-anak. Tuan-tuan tak ada duit, semua tak nak bagi, mak ayah sanggup bagi. Tak apalah kau jual tanah sini. Tak apalah ni rumah mak jual rumah mak ni. Mak boleh setuju, tak apa. Mak pun dah tua, sehari 2 balik masuk kubur. Rumah ni kau jual, kau ambil duit. Kita sewa pun tak apa. Kadang-kadang mak ayah bertindak demikian. Siapa pun jadi mak ayah, dia bukan ada nama mak ayah tu, dia mak ayah namanya. Kerana mak ayah Allah berikan satu sifat Isa yang kuat. Dan ini merupakan pahala besar. Cuma kita nak pindahkan pada kelompok yang lebih luas, itu memerlukan satu ilmu yang luas dan mujahadah yang tinggi. Secara umum saya katakan semua orang akan ada Isa, tapi pada kelompok tertentu je. Kelompok tertentu macam saya sebut ibu ayah, memang ada Isa. Dan kita tengok. Tuan-tuan tengok mak ayah tuan-tuan. Mana dia masak-masak bagi kita dulu makan. Mak tengoklah, last tengok. Kita tengok macam mana mak ayah kita, baru makan sikit, kita minta dia bagi. Ambil. Habis abah tak apa, dah biasa. Bagi. Itu Isa, dan kita katakan sifat pemurah mak ayah, kita dapat pahala. Kita dah sebut tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Contoh yang kita belanja pada keluarga kita, yang kita tunjuk sifat pemurah pada keluarga kita, itu semua pahala. Dia bukan majanan, dia bukan datang percuma. Dia datang dengan ma'juran, pahala. Laisa majanan, wa innama ma'jur. Yang kita buat baik pada keluarga kita bukan percuma. Itu semua Allah catat pahala. Masalah kejahilan kita duk tengok yang buat kat keluarga ni tak dapat pahala. Cuma bebanan. Yang buat kat orang tu, oh itu pahala. Pahala besar Ustaz, sedekah tu sedekah. Kita sedekah orang ikan merah, ikan asu, ikan kerapu. Bini kita ikan selayang, ikan selah. Selah pucat. Kerisi kecil. Orang ni ibu kerisi. Isteri kita dapat cucu kerisi. Cik. Itu bukanlah suatu benda yang betul. Dari sudut dia memahami kebaikan. Allahumma illah, mereka isterinya juga berperangai macam dia. Tak apa bang, saya redha. Kemudian isteri Abu Bakar Siddiq. Dan saya, abang tak payah nak beri saya ikan besar-besar. Bagi ke orang lain. Sebab saya pun nak kongsi pahala. Kalau isterinya berada pada makam redha, dia pun nak buat. Itu keutamaan isteri dia. Tapi setiap asas kita berbelanja, asas kita berinfak, memang keutamaannya pada isteri, pada keluarga kita, pada suami, pada keluarga kita. Tidak dia kaji fitnah pada agama kita. Dan fitnah pada masyarakat. Kerana masyarakat ni dibina oleh keluarga. Tuan-tuan kena ingat, kita cerita buat masyarakat. Baiknya masyarakat, dia bermula kat keluarga, dia bukan bermula pada masyarakat.
entiti keluarga lah masyarakat. Entiti ataupun ini kelompok kecil inilah yang bentuk masyarakat. Kalau dalam keluarga dah berantakan, rosak, dia tak akan jadi baik masyarakat. Mesti kita baikkan keluarga, yang ni baikkan keluarga ni baikkan keluarga, maka jadilah masyarakat baik. Inilah masyarakat yang benar-benar akan menjadi pemurah. Sebab kebaikan ni datang bila datang daripada dekat, keikhlasannya lebih tinggi berbanding jauh. Yang jauh tu macam nak jaga nama sikit. Yang dekat ini rasa keikhlasan. Tuan-tuan bila tuan-tuan beri pada isteri, tuan-tuan rasa riak ke? Tak, saya riak ni beri mah ke isteri. Tak rasa apa. Dia rasa kita seronok lah. Ini kita seronok. Ni isteri beri ke suami, dia rasa riak ke? Abang saya nak selfie, nak upload ni. Saya beri ke abang. Isteri cuma rasa seronok, dia tak rasa riak. Tuan-tuan beri ke mak ayah, tuan-tuan rasa riak ke masa bagi mak ayah? Riak ni. Kita rasa seronok kerana anak boleh berbakti pada mak ayah. Orang yang dekat ni, dia mengajar kita keikhlasan. Tapi bila jauh, masa tu lah mula nak lama. Yang dekat dengan kita, dia mengajar kita keikhlasan dan dia mengajar kita kasih sayang. Dan dia mengajar kepada kita tentang al-wud atau apa yang kita sebut sebagai kecintaan, al-hub. Maka kerana itu sifat pemurah bermula dari situ. Kemudian dia akan merebak lebih laut lebih luas, lebih jauh, mengikuti keikhlasan dia. Bukan ikut duit banyak, ikhlas. Lagi orang itu ikhlas, kebaikannya akan melimpah banyak. Lagi kuat ikhlasnya, lagi jauh dia pergi. Dia bukan cerita lagi banyak artinya, lagi jauh dia pergi. Kerana ia perlu bermula daripada ikhlas. Maka datang keikhlasan, maka datanglah lambakkan harta yang banyak kepadanya untuk dia melakukan kebaikan. Ada seorang lelaki namanya Asma' bin Kharijah. Asma' Kharijah Al-Fazari, seorang tabi'i yang masyhur yang meninggal pada tahun 66 Hijriah, dan dia dipanggil tabi'in Kufi. Ini ulama kat Kufah. Dia amat pemurah. Dikenali sebagai seorang yang amat pemurah. Ini duit banyak lah, ada duit. Dan setiap kali dia nak tolong kawan dia, cara tolong kawan dia, dia pun jaga maruah kawan dia. Dia berkata, sini terjemah silap sikit. Dia kata dalam terjemahan, saya tidak mencintai kehendak seseorang dari tuntutan hajatnya. Ini salah. Saya tidak pernah menolak kehendak seseorang akan hajatnya. Itu terjemahan betul. La aruddu. Saya tidak pernah menolak hajat seseorang. Kerana jika dia orang baik, saya jaga maruah dia. Tapi jika dia orang jahat, saya jaga maruah saya. Kata Asma' bin Kharijah, saya kalau orang datang minta hajat untuk saya tak pernah tolak. Sebab apa? Kalau dia orang baik, sebab yang minta hajat dengan kita ada orang baik, ada orang tak baik. Ada orang ambil kesempatan. Ada orang yang memang jenis kaki minta. Kadang-kadang datang pada kita ni orang baik. Orang baik. Maka bila dia minta, kita tak tolak, kita jaga maruah dia. Jaga maruah dia. Datang kat rumah kita, dia kata, bang, minta serai sebatang, contoh. Kita tanam serai banyak. Kita pun, bila dia orang baik, tuan-tuan tolak, tak boleh. Serai tu saya nak guna belakang masak tom yum. Dia pun rasa malu sebab dia orang baik. Kita telah mengaibkan dia dengan menolak permintaan dia. Maka bila kita beri, kita dah jadikan dia, mula dia tak terhina sebab dia diberikan. Satu. Kalau orang tu jahat, orang ni jahat ni, memang kerjanya minta dengan kita. Bila kita beri pada dia, kita jaga maruah kita. Sebab orang jahat ni, mulut dia jahat. Dia pun cerita. Dia kata si mak tu, memanglah Datuk Imam mengajar tiap-tiap hari, tapi kedekut. Aku minta sebiji kelapa pun tak kasih, kedekut. Kita tahu dia ni jahat, ni beri kelapa, dijualnya beli dadah. Kita tak nak bagi kelapa, contohlah. Tapi dia pun buat mulut. Dia cerita jahat kita. Ngajar je siang malam, tapi kedekut, minta kelapa sebiji pun tak kasih. Orang kata, ya itulah orang bukan senang nak jadi baik, macam tu. Itu yang jadi cerita orang puji orang jahat. Dan orang hina orang baik. Yang kita itulah, orang poligami kena kecam teruk. Siapa menggigil kecam, marah sungguh poligami. Ni yang duk berzina 50 orang tu, mudah-mudahan dia bertaubat. Macam tu je ayat dia. Mudah-mudahan dapat rezeki yang baik. Dia jadi macam tak ada nak kecam. Yang buat halal ni dia kecam gila-gila. Ni lelaki kuat nafsu lah, benda lah. Yang berzina tu, dia doa baik-baik. Mudah-mudahan Isa jumpa jalan yang betul. Mana pula dia buat baik
guna perkataan baik untuk orang jahat. Pada orang tu pun tak nak insaf. Kita doa tak apa, kita doa yang baik-baik. Tapi orang yang buat halal ni kita tak ada pula kita tak, kita doa yang baik-baik. Mudah-mudahan dia boleh berlaku adil, mudah-mudahan dia jadi contoh untuk kita ikut ramai-ramai. Bagus. Ayat tu, dia punya ayat dia lain. Ayat dia lain. Itu yang berlaku sebagai satu fitnah agama. Fitnah agama. Hatta kepada orang yang ada agama pun fitnah dia. Kadang orang yang juga ada agama juga, bila dengar orang agama ni dia agak keras, kecam kuat-kuat. Tapi dengan ahli maksiat lembut ni. Oh, tak apa. Kita kan Islam ada cara berhikmah. Oh, hikmah tu. Ini cara orang yang baik ni baru dia kecam sungguh-sungguh. Macam kawan ni tak ada agama. Ini kebobrokan umat di akhir zaman. Bobrok. Ini kita panggil kebebalan umat dalam memahami satu isu. Menangani isu. Ini kita pun terjebak sekali. Jadi golongan kecamiun. Dia kecamiun. Ngecam dia kerja dia. Dia tak cerita dah halal ke tak kecam. Tapi bila ahli jahat, oh ini puji. Ni ahli maksiat buat baik sekali, dia puji melangit. Puji melangit. Ni ahli taat buat salah sikit, dia kutuk sampai menjahanamkan itu. Itu ada pada zaman yang dia punya mizan neracanya rosak. Ini cerita Asma Al-Kharijah. Saya beri pada orang baik, saya jaga maruah dia. Saya beri pada orang jahat, saya jaga maruah saya. Saya jaga maruah saya. Ni zaman tabi'in tu. Dan Asma Kharijah ni tuan-tuan, dia banyak cerita kemuliaannya. InsyaAllah kita akan sambung kembali tentang kemuliaan Asma bin Kharijah, kedermawanannya, kepemurahannya. Demikian ulama bernama Maud Al-Ajali, Hakam bin Muttalib dan lain-lain, Ash-Shaham, Ar-Raqqam, An-Nuri yang disebut oleh Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.